Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyediakan dinding sembahyang. Sunat-sunat yang terdahulu sebelum sembahyang ialah menyediakan dinding sembahyang. Mertabaknya 4 bahagian. Yang pertamanya ialah dinding atau tiang. Yang keduanya hendak dicacokkannya tungkat di hadapannya. Dan sekurang-kurangnya tingginya ialah sekadar 2/3 hasta. Yang ketiganya hendaklah dihamparnya akan hamparan sembahyang seperti sejadah dan sebagainya. Yang keempatnya hendak digarisnya di hadapannya satu garisan yang panjang. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, apabila sembahyang salah seorang kamu, maka hendak menyediakan berbetulan mukanya akan sesuatu. Maka jika tiada dapat, maka hendaklah ia mendirikan tungkaknya. Jika tiada ada juga, maka hendaklah dia menggariskan satu garisan. Kemudian tiadalah akan mengganggunya orang yang lalu di antara hadapannya. Dan dikiaskan dengan garisan akan hamparan tikar sembahyang. Dan didahulukan atas garisan, kerana ia lebih nyata pada yang dimaksud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa peperangan Tabuk, dari dinding sembahyang. Maka jawab beliau, yang artinya ialah seumpama tambatan kenderaan. Mengeluarkan riwayat ini oleh Muslim. Sekadar tambatan kenderaan ialah kadar 2/3 hasta. Dan diharamkan melalui di antara hadapan tempat sembahyang ketika itu. Sabda Nabi SAW yang artinya, jikalaulah mengetahui orang yang lalu di hadapan orang yang sembahyang, apakah hukumnya? Sesungguhnya adalah berhenti 40 tahun. Lebih baik daripada lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang. Dan daripada riwayat Al-Bazar ialah 40 musim. Dan mengkiaskan setengah mereka itu, yakni ulama, dengan lalu itu duduk dan memanjangkan kaki, yakni belunjuk, dan juga baring di hadapan orang yang sembahyang. Jika menjadikan sebab membimbangkan orang yang sembahyang, maka sabit bermakna lalu juga. Dan sekiranya sembahyang di tempat yang telah diadakan dinding, disunatkan baginya menolakkan orang yang lalu di antaranya dan antara sembahyangnya. Maka telah bersabda Nabi SAW yang artinya, apabila sembahyang seorang kamu mengadap sesuatu yang menutup akan dia daripada manusia, maka hendak juga seseorang itu melalui di hadapannya, maka hendaklah kamu tolakkan dia. Jika enggan ia, maka hendaklah kamu bunuh akan dia, kerana sesungguhnya ia itu syaitan. Kata Imam An-Nawawi, tiadalah saya ketahui akan seseorang daripada ahli-ahli fiqh, katanya, dengan mewajibkan menolaknya. Dan kata sebagian ulama pula, adalah memalingkan daripada wajib itu, iaitu sangat menghilangkan bagi tujuan sembahyang yang menghendaki khusyuk dan tadabbur. Tetapi pihak ahli-ahli zahir tetap bertegas dengan wajibnya. Apabila mengkosor seseorang itu akan sembahyangnya, seperti dia berdiri di tengah-tengah jalan, ataupun menyediakan dinding yang ketiadaan menyempurnakan bagi syarat-syaratnya, ataupun ada ia di barisan saf yang di hadapannya itu ada lubang, yang tiada mungkin menutupinya, melainkan dengan melalui di hadapan orang yang sembahyang itu, maka hukumnya tiadalah haram dan tiada juga makruh. Dan dari sunat-sunat yang terdahulu sebelumnya sembahyang lagi, hendaklah masuk kepada sembahyang itu dengan perasaan yang gembira dan tenang hati dari segala macam kebimbangan, supaya dapat menghasilkan khusyuk dalam sembahyangnya. Firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata li zikri, Taha 41. Artinya, dirikanlah sembahyang kerana memperingati Allah. Dan firmannya lagi, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. An-Nisa 142. Artinya sesungguhnya orang yang munafik itu menipu mereka akan Allah, dan ia Allah menipu pula akan mereka itu. Dan apabila berdiri mereka kepada sembahyang, berdirilah mereka dengan malas, menunjuk-nunjuk mereka kepada orang ramai, dan tiada mereka ingat kepada Allah melainkan sedikit. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.